Alhamdulillah, di pagi yang penuh tenang, di pagi yang penuh cahaya keimanan, di pagi yang penuh dengan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla, Allah pertemukan kita kembali. Setelah 5 bulan lebih tanpa kita bertemu, yang pastinya dalam sela-sela masa yang berlalu itu, ada di antara kalangan kita mungkinlah Allah uji dengan COVID-19, mungkin ada telah pergi meninggalkan keluarga, kawan, teman buat selama-lamanya. Dan sebahagian kita, Alhamdulillah, Allah masih berikan nikmat kehidupan, rezeki, nyawa sampai ke saat pada pagi ini. Kalaupun ada ujian sedikit sebanyak, tapi Allah berikan kita rezeki kehidupan, maka kepada yang telah pergi kerana hal COVID, kita ucapkan ta'ziah kepada keluarga masing-masing, dan kepada almarhum yang telah pergi, kita doalah kepada mereka. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa naqi khatayahum kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-dasi. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Kita bekalkan doa buat mereka, diampunkan Allah, diberikan Allah afiat, diberi keselamatan, diberi kerahmatan, kubur bercahaya dan bukan kubur yang menggelapkan seluruhnya. Itulah doa kita pada yang telah pergi, rakan taulan, sahabat handai, sesemasjid kita khasnya. Kepada kita yang sihat walafiat, walaupun Allah uji mungkin dalam situasi COVID, ada yang mungkin terlantar, kemudian sihat walafiat, ataupun yang tak diuji langsung, marilah kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ucapan yang paling terbaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau puji bagimu ya Allah, Tuhan alam semesta. Insaflah kita, sedarlah kita bahawa kalaupun Allah tak uji kita, bukan bermakna kita kuat, gagah, bukan. Tapi Allah belum uji kita, belum sampai ketikanya. Maka marilah kita insaf betapa walaupun Allah tak uji kita dengan ujian yang menakutkan, jangan lupa hidup ini di bawah milikan Allah Azza wa Jalla. Dialah Tuhan yang menentu sakit, demam, sihat, afiat, susah, payah, mati, hidup, semuanya di bawah kekuatan kekuasaannya. Yudabbirul amra, dialah meruskan semua perkara, semua urusan. Jadi kita dalam hidup beragama, tuan-tuan, yang kita utamakan adalah bagaimana kita nak melekatkan hubungan cinta, sayang, kasih pada Allah Azza wa Jalla. Jiwa, hati melekat dengan Allah, dan timbul kesyukuran yang setinggi-tingginya, timbul keinsafan yang semaksimalnya terhadap Allah dan keagungannya. Inilah yang kita kena terjemahkan. Inilah kita nak kena kita sentiasa letak dalam kotak hati, pemikiran dan apa sahaja yang boleh memberikan kita titik-titik keinsafan dalam perjalanan usia umur kita dan seumpamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semua insya-Allah. Walaupun situasi kita nampak makin reda dari sudut COVID-19, tapi ingat, yang utama ialah kita berhati-hati, berjaga-jaga, SOP kita patuhi, doa munajat jangan kita lupai. Itu yang penting sekali. Saya bercakap untuk ingatkan diri saya dan untuk rakan taulan semualah yang menonton live pada pagi ini, FB saya, masalah tuan-tuan di Masjid Al-Falah Subang Jaya ini. Mudah-mudahan Allah sentiasa berikan kita rezeki keimanan yang berpanjangan, rezeki amal yang berterusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, di pagi ini saya sebut acap kali nikmat subuh bukan apa, sebab dalam sepotong hadis, kita ulang baliklah benda-benda yang sifatnya perlu kita ulang, kita ulang.
nak membina keimanan, ketakwaan, keyakinan pada agama, kita ulang acap kali tak apa. Nikmat subuh ni tuan-tuan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas Nabi sebut dalam hadis daripada Muslim, Nabi kata apa? Sabda Nabi, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Maknanya, siapa yang solat subuh berjemaah, siapa yang solat subuh berjemaah, seolah-olah dia menghidupkan malam seluruhnya sepanjang malam tadi. Seolah dia tak tidur kerana beribadat, seolah dia tak tidur kerana bertasbih, berzikir, seolah dia tak tidur kerana beribadat sepanjang malam dengan solat macam-macam. Itu gambarannya. Sebab itulah kata setengah ulama, tiada satu kebesaran masa dan waktu yang lebih melainkan bila kita dapat bangun jam subuh. Bukan bangun saja, bukan bangun tengok final EOA Cup, bukan bangun kerana tengok final Europe Cup, tidak. Bangun berjemaah subuh, kata Nabi, kata ulama, satu harga yang paling mahal sekali, yang tidak dapat kita dapati melainkan kita mengambil peluang itu. Batulah tuan-tuan, dalam hal ini saya sebut untuk diri saya lah, sebut untuk diri tuan-tuan kita bersama, rezeki bersubuh tiap-tiap pagi, rezeki berjemaah tiap-tiap pagi tanpa cuai, dalam kesempitan cari keluasan, dalam kepayahan cari kemudahan. Maknanya tuan-tuan, saya insya-Allah sepanjang hidup ini seolah tak tidur malam. Padahal tidur pun pukul 2, pukul 1 sampai pukul 4.30, pukul 10.30 dan pukul 4.30 contohnya, tidur 5-6 jam. Tetapi seolah-olahnya gambaran agama sebab kita seolah kamu tak tidur pun. Ibadat. Kenapa? Sembahyang subuh berjemaah di masjid. Man shalla subha fi jama'atin. Jadi tuan-tuan, ini satu rezeki. Batulah Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Hujan ke? Masya Allah. Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, bila orang tanya dia satu soalan bonus, orang tanya dia, sebanyak-banyak rezeki yang Allah sediakan kepada kita sebagai hambanya, apa rezeki yang paling besar sekali, nikmat paling besar sekali apa dia? Soalan itu soalan yang boleh jawab dengan pelbagai jawapan. Tapi bila tanya rezeki paling besar dalam hidup Allah beri kepada kita nikmatnya, apa jawab Imam An-Nawawi tentang hadis ini? Dia kata apa? Kata Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, sesaat bila kita mana kita lah, tak cakap dia cakap kita, semua kita ni, bila kita dapat bangun di awal subuh untuk bermunajat, merintih dan bersolat kepadanya, walaupun sekejap. Maknanya sembahyang subuh ni kadang-kadang bukan masa lama pun, 10 minit, kalau surah pendek 5 minit, 5 minit berjemaah itu, tapi harganya seolah-olahnya sepanjang malam beribadat. Kata Imam Nawawi, itu nikmat paling besar aku rasai, aku nampak. Tuan-tuan tengok, kalau dia seorang ulama yang besar, yang hebat, di dadanya ilmu, Al-Quran pun di dada, dia bercakap tentang nikmat subuh, maka tuan-tuan, kita ini, saya termasuk yang Quran di dada pun tak ada, dalam dada ilmu tak cukup mana pun, tak banyak mana pun ada pun sekadar-kadarnya, kita semua tiba-tiba kita anggap nikmat subuh ni biasa-biasa saja, kita abaikan. Kita orang paling rugi sekali, paling rugi sekali. Sedang kelebihan menanti kita. Inilah jawapan yang tepat, jawapan yang ringkas padat yang saya baca dalam satu kitab tentang jawapan Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Saya sebut itu tuan-tuan sebab saya nak ajak sangat. Dalam pengalaman sedikit tuan-tuan, saya tajuk ada ni, tajuk kejap saya akan baca. Tapi serenung hal ini sekejap di awal pagi ni, dalam kesempatan kita ber-PKP, payah nak sebut,
Dalam kita ber-KPB, macam-macam KPB, tak tahulah nak sebut apa dah. 1, 2, 3 tu. Saya perhati tengok, demi Allah saya kata, betapa di sebalik ujian COVID yang banyak negatifnya, yang menakutkan, ada benda positif di sebalik. Bukan kata positif COVID. COVID itu kalau positif, padahal negatif banyaklah, membahayakan keselamatan nyawa usia kita. Tapi sebalik ujian COVID ini, ada benda positif, terutama dalam kerangka kekeluargaan. Bayangkan masjid tak boleh datang, berjemaah tak boleh, tutup masjid dalam tempoh agak lama. Betapa di kalangan kita, kalau ada nilai kecerdikan agama, kita boleh kejutkan anak-anak kita. Jam 5, kejutkan anak-anak kita. Banglong, bangah, Kak Lang, Kak Ngah. Kalau Kak Lang, Kak Ngah boleh solat dah, tak bukir dalam haid. Abang Long jangan cakaplah sah, tak pernah haid pun. Kejutkan keluarga kita 5-6 orang. Ayah imamkan subuh, makmum di belakang adalah anak isteri, anak-anak dan isterinya. Bayangkan tuan-tuan, daripada PKP itu dah berapa bulan itu, tiap-tiap pagi kita bangun dalam suasana berjemaah subuh tanpa miss. Maknanya kita sedang mengorak langkah bijak dalam hubungan agama, menyebabkan insya-Allah walaupun dah tak ada solat di rumah, mula di masjid, kita mampu mengekalkannya insya-Allah. Yang saya harap macam tu. Saya cakap untuk saya ada anak juga. Ada anak 2 orang lelaki di rumah yang dewasa. Saya ajak mereka solat subuh je, dan hari ini pun tak bersama saya di masjid ini, mereka ke surau di sebelah rumah. Yang penting kita mengekalkan. Amat malang saya kata, kalau kita sepanjang PKP dahulu kita boleh bangun anak-anak subuh berjemaah, mengambil nas hadis tadi, tiba-tiba bila masjid dibuka, yang datang ayah. Anak-anak, oh dah PKP dah tak ada isu solat di rumah, tak boleh nak dah boleh solat di masjid. Anak-anak tak apalah, biar tidurlah. Contohnya, ini satu kerugian paling besar. Ini satu ketidakadilan. Patutnya kesan tadi kita bawa pada anak kita. Bang Long, walaupun kita tak solat di rumah berjemaah, masjid dah buka, jom. Kerana pahala sembahyang subuh ini bukan untuk PKP saja, untuk sepanjang hidup Abang Long, Kak Lang, Kak Ngah. Kita kekal-kalah. Saya kira tuan-tuan faham maksud saya. Kalau tidak tuan-tuan, kita rugi besar. Rugi besar kita. Ini dalam kontak kita dengan keluarga. Jadi mudah-mudahan, saya bercakap untuk saya bukan orang lain. Sebagai ketua keluarga, ayah kepada anak-anak khasnya anak lelaki lah. Ayah kepada anak-anak lelaki khasnya lah, pada perempuan sama. Kita pertahankanlah, mudah-mudahan nikmat subuh berjemaah ini akan berterusan sepanjang hidup kita sampai kita bertemu Allah. Buktinya ada yang kita ini adalah orang yang kekal jemaah subuhnya walau di mana berada, di kampung, di jalanan, di tempat kita kediami dan sebagainya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kan hadis Tuhan, hadis yang akan terus hidup sampai bila-bila. Nabi tak berdusta, Nabi tak berbohong. Benar kata-kata Nabi, benar janji Nabi, benar janji Allah Azza wa Jalla. Nasnya sulang balik untuk tuan muda ingat dan boleh ingat. Nabi bersabda, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah, maka dia seolah-olahnya hidupkan sepanjang malamnya dengan ibadat, ibadat dan ibadat. Allahu alam, wallahul musta'an. Pada Allah kita minta, pada Allah kita mohon, pada Allah kita rintih. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini tuan-tuan, dalam kerangka nak tazkirkan diri saya, nak ajak tuan-tuan dan saya bersama, saya nak ingatkan satu perkara berdasar kepada satu tulisan yang menarik, bagi saya cukup menarik, iaitulah tajuknya Islamuna, karangan tokoh besar dalam dunia Islamic knowledge ataupun dalam dunia ilmu Islam ini, iaitu Syekh Syed Sabiq rahmatullahi alaihi. Syed Sabiq ini seorang tokoh besar pada Mesir. Banyak tulisan beliau yang agak masyhur, Fiqh As-Sunnah. Itu paling masyhur, Fiqh As-Sunnah. Dalam kitab Islamuna ini,
Beliau mencatatkan banyak benda yang bersifat dekat dengan hati kita manusia. Dalam langkah bijak kita untuk membina hati, bina jiwa, bina amalan, bina akhlak, bina peribadi, bina iman, bina taqwa. Disebut banyak perkara. Pada pagi ini, izinkan saya dalam masa yang agak terbatas, saya tidak nak bercakap panjang, saya nak ambil dalam masa 40 minit saja. Ya, atau 40 minit lebih kurang, ada lagi sikit masa berbaki. Tuan-tuan sekalian, tajuk yang saya nak bawa ini daripada tulisan beliau. Saya duk semak puitis, saya kata bagi saya, kena baca tulisan beliau ni, kena baca dan beri syarahan sekadar mampulah. Tajuknya dia sebut di sini ialah inna hadzal khair khazainun. Maksudnya, semua kebaikan kita buat adalah gedung-gedung yang akan membahagiakan kita. Inna hadzal khaira khazainun, maknanya semua amal baik kita adalah gedung-gedung yang akan membahagiakan kita. Maknanya apa, tuan-tuan? Setiap inci kebaikan kita, amal kita, perbuatan baik kita buat atas nama Allah ni, jangan bimbang, takkan merudum dia punya sahamnya, takkan turun nilainya, bahkan bertambah. Dia tak ada BSA, bursa saham akhirat, dia tak akan turun nilai harga sesuatu amalan. Dia nak turun bursa saham dunia, turun harga, naik turun, akhir turun terus. Orang jadi gila kerana bursa saham ini, bengong tak pasal-pasal. Yang cerdik jadi bodoh, yang elok jadi gila pun kerana saham turun merudum. Tetapi bila sebut saham akhirat dalam bab ibadat, jangan bimbang, Allah tak akan turunkan harga nilainya, bahkan naik. Ini yang menjadi rezeki. Dalam hal ini ada satu dalil daripada Ibnu Majah, daripada Sahal bin Sa'ad. Nabi pernah sebut rupa-rupanya. Tajuk ini mengambil hadis Nabi. Saya bawakan satu hadis ini, dia bawa lah, bukan saya bawa, dia bawa dalam kitab ini satu hadis daripada Ibnu Majah dari Sahal bin Sa'ad. Diriwayatkan Nabi bersabda, inna hadzal khaira khazainun wa li hadzal khazain mafatih fatuba li 'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khairi mighlaqan lisyarri wa wailun li 'abdin ja'alahu Allahu miftahan lisyarri mighlaqan lil khairi. Ini hadis Ibnu Majah dalam sunannya, yang bermaksud daripada Sahal bin Sa'ad bahawa Nabi bersabda, inna hadzal khaira khazainun. Semua benda baik ataupun amal-amal baik yang kita buat adalah gedung-gedung yang membahagiakan kita. Dan kata Nabi, walihadzil khazain mafatih. Gedung ini ada kunci-kuncinya. Bila sebut gedung, adalah kuncinya. Kata Nabi, gedung-gedung ini ada mafatih, kunci-kuncinya. Apa kata Nabi? Fatuba li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khair wa mighlaqan lisyarri. Nabi kata amat beruntung sangatlah. Toba ini maknanya beruntung, berbahagia. Beruntung, berbahagia sangatlah bagi orang-orang yang Allah jadikan baginya kunci, kunci kebaikan. Dan beruntung bagi orang ada kunci untuk tolak, untuk tutup kejahatan. Jadi rupanya kita ni, tuan-tuan, kalau ikut hadis ini, maksudnya Nabi sebut tentang kita ada dua kunci sebenarnya. Dua kunci. Satu kunci rumah, kereta. Bukan itu ceritanya. Kunci pertama, kunci untuk buka pintu kebaikan. Kunci kedua, tutup pintu kejahatan. Allah, Nabi sebut macam tu. Nabi guna perkata kunci. Berbahagia Nabi sebut, siapa berbahagia? Orang ada kunci kebaikan, dia buka, tak kira masa, dia buka saja.
Yang kedua, kunci tutup pintu kejahatan. Ini apa makna tuan-tuan? Makna Nabi nak kepada kita bahawa, seolah-olah gambar kita bahawa dalam hidup ini, benda yang baik bukalah sepanjang masa, tak apa. Benda maksiat tutup sepanjang masa, lebih baik. Tuan-tuan, puan-puan semua, subhanallahil azim. Apa Nabi gambar ini suatu perkara yang besar. Bila kita dapat kunci kebaikan, rezeki akan datang dalam pelbagai bentuk, redha, rahmat, macam-macam. Kunci kita ada, tutup kejahatan, Allah akan redha kita. Rupa-rupanya Nabi sebut yang lain, Nabi kata apa? Sambung hadis, wa wailun. Kalau tadi toba, berbahagia, untung. Yang ni Nabi sambung hadis berkata apa? Wa wailun, celaka. Celaka, musnah. Itu maksud wailun. Wailun likulli humazah. Contohnya, celaka orang yang suka adu domba, dalam ayat surah Al-Humazah lah. Wailun lil mutaffifin, celaka orang-orang yang mengurangi timbangan dan sukatan. Itu ayat-ayat Quran belaka. Dalam hadis disebut wailun, celaka. Dalam Quran pun ada, Allah mencelakakan manusia. Antaranya siapa celaka kata Allah? Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang suka adu domba, membatu apikan suasana keadaan, celaka kata Allah. Dan celaka yang kedua dalam Quran Allah sebut siapa? Wailun lil mutaffifin, celaka orang yang mengurangi sukatan timbangan dalam urusan jual beli. Celaka ini berbahaya tuan-tuan. Bila Allah kata celaka tu, tak tahu apa lah, nak kata apa lagi. Nabi sebut, Nabi kata celaka. Siapa celaka ni? Orang yang macam mana? Wailun li'abdin ja'alahu Allahu miftah lisyarri mighlaqan lil khairi. Pun ada kunci juga. Celaka ni bagi katakan Nabi sebut siapa? Orang yang Allah jadi baginya kunci, tetapi dia salah guna kunci. Kunci kejahatan dia buka, kunci kebaikan dia tutup. Ini celaka kata Nabi. Kunci dia ada, tapi dia buka pintu kejahatan. Pintu maksud dia buka seluas-luasnya, pintu kebaikan ditutup serapat-rapatnya. Berbeza yang pertama tadi. Kalau kita tengok hadis ini, jelas menunjukkan bahawa itulah manusia. Orang yang beruntung, yang dia buka pintu kebaikan sepanjang masa, tutup pintu kejahatan sepanjang waktu. Orang yang celaka, wail kata Nabi tadi, dia kunci dia ada, dia buka pintu kejahatan sepanjang waktu, dia tutup pintu kebaikan setiap masa. Itulah yang menakutkan kita. Batulah Syekh Sabit dalam kitab ini dicuba nak positifkan kita supaya jangan jadi orang celaka tadi. Jadilah orang yang berjaya, toba. Siapa? Kunci kebaikan dia buka seluas-luasnya, kunci jahat, keburukan tutup semau-maunya. Jadi kata beliau kepada kita, ini dia. Saya cuba nak bacalah tuan-tuan, saya pun tidak ada kemampuan untuk cakap apa yang lebih daripada apa yang saya baca. Di mana kata Syekh Sabit, dia kata apa? Inna asmal ghayati wa ambulal maqasid an yahrusal insanu ala al-khair wa yusari'a ilaihi. Dia kata sehebat-hebat matlamat dalam hidup kita ini, orang yang benar-benar berjaya, kata dia, yang beruntung ini ialah an yahrusal insanu ala al-khair, orang yang sentiasa dalam keadaan segera kepada kebaikan, wa yusari'a ilaihi, dan dia sentiasa menghambat kebaikan. Segera dan hambat kebaikan, maknanya ini orang paling terbaik, yang paling berkualiti. Bila buat kebaikan, dialah orang yang sentiasa mencari-cari, menghambatnya, berada di depan sekali. Tuan-tuan sekalian, jangan pandang lekeh hal ini. Sebab dalam agama, banyak sekali dalam Al-Quran Allah sebut tentang orang-orang sebegini. Dalam hadis Nabi banyak, cerita berlaku zaman banyak tentang orang-orang yang begitu menghambat benda kebaikan.
Sampai Allah sebut dalam Al-Quran, falyatasabaqal mutasabiqun. Maknanya orang yang baik dia akan berlumba. Saya nak bagi contoh yang agak simple, mudah saya bawa. Saya nak bercakap lebih tak pandai. Kalau kita seorang insan yang ambil inisiatif dalam hal ini, tuan-tuan, contoh yang simple, mudah saja. Biar nampak contoh simple pun tak bagi saya contoh besar. Kalaulah subuh 5:49 sekarang ini, ke dah awal sikit, saya pun tak pasti tu, lebih kurang 49 lah. Ini saya dah ingat dalam 3-4 hari lepas. Kalau sebelum 49 pagi kita menghambat masa tu, hambat macam mana? Bukan kejar berlari. Kita rekod dalam minda kita, subuh hari ini 5:49. Orang hambat kebaikan subuh, nak dengar azan itu, dia akan setkan time dia. Pukul 5 wajib bangun. Contoh, paling tidaklah jam 5 loceng berbunyi, baik melalui fonnya atau jam dindingnya, apa saja. Itu tandanya apa? Kita menghambat kebaikan. Tak nak lewat walaupun 10 minit, tak nak lewat walaupun 10 minit. Maka 5 jam subuh, pukul 5 kita hambat masa, akan bangun. Jam berbunyi jam 5 dia bangkit. Contoh ini nampak simple, tapi jangan pandang lekeh. Sebab apa? Sebab kata ulama, seorang manusia yang menghambat kebaikan, kalaulah takdir dia tak dapat, tak dapat. Macam mana tak dapat? Pukul 3 sakit dada, meninggal dunia. Contoh. Yalah, nak bagi contoh yang lain tak reti, contoh mati ialah mudah. Ya. Pukul 3 meninggal dunia, tiba-tiba sakit jantung, sesak nafas 10 minit, tak dengar sebab meninggal dunia. Pukul 5 dah set dah, nak bangun. Pukul 3 meninggal dunia. Tuan-tuan, rezeki jam 5 dia nak bangun tu menjadi rezeki yang kekal kepada si mati. Allah tak akan kecewakan si mati, walaupun tak sempat jam 5 dia bangun nak subuh jemaah, tapi kerana dia telah menghambat masa, jam 3 dia meninggal. Allah tak akan kecewakan sesaat kebaikan si mati. Ini kata para ulama, nilai harga bila kita mencari kebaikan atas semangat yang kita ada, kekuatan kita. Sebab itulah tidak pernah rugi. Saya sebut hal mati bukan apa. Teringat 3 hari yang lepas, 3 hari lepas kan, hari ini hari apa? Hari Sabtu, ya. Kematian yang saya kira, ialah kalau kita kenal tokohnya, Allahu Akbar. Saya menangis jugalah tuan. Saya taklah rapat sangat, tapi pernah bertemu, sembang. Sebab rapat tidaklah sangat, sebab tak betul acap, tapi mesti bertemu tu, sembanglah dengan almarhum Al-Qari Al-Ustaz Wan Ainuddin Abdullah, Imam Masjid Bulat K14, balik ke kampung di Kelantan, Kota Baru, kampung dia Kota Baru, ziarah adiknya di Macang, Kelantan. Macang tu daerah saya. Meninggal dalam usia 39 tahun. Tinggal anak 6 orang, anak sulung 15 tahun, anak bongsu 1 tahun. Nak cerita, bila saya dengar kematian tu, Allah, berdebar jantung kencang saya. 39 tahun. Meratapi kematian bukan soal umur tu, tapi soal ulama, alim dalam Al-Quran. Apa qiraat dia tak ada, semua qiraat semua dalam dada dia belaka. Bahkan juara peringkat antarabangsa pula tu, 2016, peringkat antarabangsa, qari antarabangsa, juara dunia dalam dada Quran. Hafalan satu hal, qiraat tu dia menguasai, kehilangan besar. Jadi bila sebut ini, tuan-tuan, ialah kita, saya nak kata apa tak tahulah, ya, hati saya bercakap dalam dan mudahnya satu benda yang itulah kata Allah Azza wa Jalla. Dan kerugian paling besar dalam agama ni, bila sebut kerugian paling besar, antara ialah kematian ulama lah. Batu Nabi sebut dalam hadis, innallaha la yaqbidul ilma, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an kama yantazi' minan nas, walakin Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama'i.
Ada hadis daripada Al-Imam Tirmizi, kata silap saya, tentang Nabi sebut bagaimana di akhir zaman ini Allah tak tarik ilmu secara mudah-mudah, tapi Allah tarik ilmu dengan kematian orang-orang alim. Seorang tak ada ahli Quran, seorang tak ada ahli fiqh, seorang telah pergi ahli hadis, seorang telah pergi kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang lebih menakutkan, kenapa? Di kalangan orang masih muda, yang masih lagi dalam usia muda, yang sepatutnya dari sudut agamanya mereka mampu ada hadis. Imam Muslim, hadis Abdullah bin Amr al-As, Nabi sebut Allah tak akan tarik ilmu dengan begitu mudah, melainkan caranya Allah yaqbidul ilma. Ulama Allah tak ilmu ada kematian ulama. Orang alim mati, yang muda mati, yang dah tua mati, ilmu dah ada, Allah tarik. Mengejut, kata Nabi, hinggalah datang situasi ini. Yang tinggal siapa? Yang tinggal ialah orang-orang yang jahil. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Orang jahil yang tinggal bercakap entah apa-apa, tak tahu. Cerita ini bukan saya nak ungkit daripada sudut apa yang berlaku, tidak, tapi kadang-kadang kita terasa. Batulah tuan-tuan yang hadir pada pagi ini, atas nama agama, atas nama cinta kepada ilmu dan ulama ini, ada kewajaran kita kena mendoakan kepada para alim ulama, ahli Quran khasnya macam tadi, untuk Allah memberikan rezeki kehidupan, ilmu sampai dia meninggal pun ilmu sampai pada orang lain, tak terhenti. Mudah-mudahan kalau ada ilmu hadis sampai ke orang, dia meninggal, ilmu tak pernah berhenti. Itu penting, sebab dunia tidak akan aman, bahagia, sentosa melainkan adanya orang-orang berilmu di kalangan manusia, masyarakat. Kalau tidak, dunia makin parah, makin sakit, makin parah. Wallahu a'lam. Cerita kita belum selesai tadi, iaitu kata Ibnu Abbas ni, kata pengarang kitab kita, dia kata apa? Orang yang menghambat kebaikan. Contoh saya dia lah, kita hambat kebaikan. Ini adalah kerja kita, tuan-tuan. Batulah sehingga ada ulama yang kata, ini pandangan daripada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia kata apa? Sewajarnya lah kita dalam hidup ini, kita sentiasa merancang an yukhattita, merancang untuk buat sesuatu kebaikan. Soalan dalam minda kita ni, aku nak ni, nak tu, kebaikan, nak derma, nak sedekah, baca Quran, nak zikir, nak tasbih, buat kebaikan. Biar ada macam tu, upaya kita mungkin terhad 10 benda buat, mungkin tak sempat pun, tapi kita berniat untuk buat kebaikan. Ada macam tu. Soal kita boleh buat keseluruhan tidak? Allah Maha Kaya. Mungkin tak buat semua, buat 1-2, tapi buat. Mudah-mudahan, kata para ulama, kita hidup dalam kebaikan, kita meninggal pun dalam kebaikan. Ini cara mudah, tuan-tuan. Sebab itulah ini tidak pernah, sebagai saya, tak pernah benda itu menyusahkan kita. Semua kita pagi ini niat saja. Niat, aku hari ini nak sembahyang zuhur berjemaah, nak sedekah derma anak yatim, nak tolong fakir miskin, nak bantu keluarga yang susah, nak baca Quran insya-Allah tengah hari nanti, nak zikir pas sembahyang nanti, malam nanti nak datang, malam ni ada forum maulid contohnya, malam minggu. Tak ada masalah, tuan-tuan. Pasang niat yang baik menghasilkan natijah yang baik. Apa dia natijahnya? Pahala. Niat itu yang baik, Nabi kata pahala. Soal kita tak boleh buat semua sekali, itu Allah punya urusan. Mungkin kita ada halangan, halangan sakit, halangan demam, halangan musibah, ada halangan, tapi kita berdoa baik, Allah tidak akan sia. Dan setengah ulama kata, biasanya kita bila cinta kebaikan, nak kepada kebaikan, niat kebaikan, dia akan mudahkan urusan kebaikan kita, mudahkan urusan. Jadi ada orang niat betul, Allah beri kepada dia kemudahan demi kemudahan. Sebab apa? Niat yang baik, Allah akan lihat dalam kacamata agama, ini tanda orang tu ada iman, ada ilmu, ada kebaikan dalam hatinya. Suatulah satu hari, ini cerita lah ni, cerita pun berkait dengan ceramah kita. Satu hari Nabi SAW tengok ada seorang sahabat yang seolah sedang nampak kesedihan, murung wajahnya.
Nampak murung wajahnya. Nabi tengok dia. Nabi panggil dia, saya tengok nama. Diriwayat daripada Imam Al-Baihaqi. Hadis tak bukan di Bukhari tapi hadis Baihaqi boleh dikata hadis sahih juga. Nabi tengok sahabat tu murung. Muka Nabi nampak, dia ni nampak macam murung. Nabi tanya dia, apa yang berlaku? Mari pada aku sekejap. Datang Nabi, Nabi tanya dia, apa yang berlaku? Sahabat ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Dia pertama orang miskin. Tapi dia ada niat nak beri makan orang-orang miskin yang ada di Madinah. Dia miskin dah. Itu orang miskin ramai, niat sajalah nak bagi makan apa sebab dia pun miskin. Dia makan pun tak lepas. Tapi niatnya suci sebab ada orang miskin nak tolong walaupun sedikit, tapi tak mampu. Dia mula rasa sedih. Tapi niatnya suci. Tuan-tuan, saya tak tahulah nak cari orang macam ni payah kot. Dah miskin, nak tolong orang miskin pula. Payah tuan-tuan. Tapi sahabat ni ada satu kekuatan. Macam tu, Nabi tanya dia, dijawab, bagian-bagian. Nabi kata apa? Allah mengayakan kamu dengan niat yang baik. Makna apa? Allah terjadikan kamu dengan niat tadi, dapat pahala. Walaupun kamu tak boleh nak tolong orang bagi makan, kamu miskin, tapi niat kamu mengayakan kamu. Niat kamu itu Allah jadikan kamu kaya dengan pahala. Tengok tuan-tuan, laki-laki tadi bila Nabi kata mengayakan dengan pahala, niat betul, senyum dia. Ya Rasulullah, aku dapat pahala walaupun aku tak beri makan, awak tak mampu bagi makan. Ya, kata Nabi, sebab niat kamu sadiqatun. Betul. Tengok tuan-tuan, ini satu rezeki. Tapi jangan kita ambil hadis dalam konteks yang sempit. Oh, macam Ustaz, niat sajalah Ustaz. Itu jangan sikap double standard, hipokrit dengan Tuhan. Allah Maha Kaya, Maha Tahu. Tapi sikap tu betul bila kita niat yang baik. Lalu kata pengarang kitab kita ini, wa bihadza tasmu insaniyatuhu wa tashabbahu bil malaikati wa takhallaqu bi akhlaqillahil barr bi ibadihi ar-rahim bi khalqihi. Inilah yang kita nak. Kata Syekh Sabit, dia kata, apabila seorang itu ada niat cenderung buat kebaikan, dihambat kebaikan dalam hidupnya, inilah akad darajah. Allah angkat darajahnya. Tasmu insaniyatuhu, terangkat nilai keinsanannya. Kemudian wa yatashabbil malaikah, dia seolah-olah macam malaikat. Bukan malaikat, perangai elok macam malaikat. Wa yatakhallaqu bi akhlaqillahil bar bi ibadihi, dia berakhlak dengan akhlak Allah yang cukup pemurah dengan hambanya. Tuan-tuan, maknanya orang yang buat kebaikan tidak pernah kecewa. Terangkat nilai keinsanannya. Dia semacam malaikat yang suci lagi baik, dan dia berakhlak dengan akhlak Allah yang maha pemurah. Benda ni simple tuan-tuan, tetapi nak buat kerja baik ni mesti ada kekuatan yang dalam. Kekuatan apa? Iman, taqwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka penutupnya pada pagi ni, penutuplah. Saya tengok jam pun dah padan dah, ya? Walaupun tak habis pun perbincangan ni, tapi tak apalah, kita ambil beberapa poin, boleh bawa balik ke rumah untuk faham. Okey, alhamdulillah. Penutupnya, betul Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 148. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Orang yang benar-benar nak buat kebaikan ini sifatnya macam mana? Allah berfirman, walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Maknanya tuan-tuan, orang yang nak buat kebaikan ini dan berlumba menghambat kebaikan, dia sebenarnya sedang menghadap wajahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di mana dia berada sekalipun, Allah akan pelihara dia, Allah akan jaga dia, Allah akan hidupkan dalam kebaikan. Sebab itulah kita, pintu kebaikan tuan-tuan, ikut pandangan setengah ulama, apa kebaikan kita buat dalam bentuk pahala ni, kebaikan tadi, dia adalah merupakan rezeki yang tersurat lagi tersirat. Kita tak nampak,
tapi kebaikan sedang berada dengan kita. Antaranya apa dia? Khazainul ard, khazain di akhirat. Khazanah kita, gedung kita di hari akhirat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam, itulah sekadarnya. Macam tak puas hati saya ni tengok kepada apa lagi yang nak bincangkan ni. Tapi itulah di antara peringatan yang boleh saya sampaikan. Rezeki untuk bulan akan datang, kalau saya ada rezeki masa waktu dan sesuai masanya, saya nak sambung lagi jangan ini next kita punya ceramah pada bulan akan datang, kalau dengan izin Allah lah. Wallahu a'lam. Saya nak sambung lagi sebab tajuk ni panjang. Dalam kitab ini paling tidak ada 7 muka surat dibincang tentang khazanah gedung tadi. Allahul musta'an. Kalau kita berserah, yang penting mari sama-sama kita ikat diri kita dengan ilmu dan agama, bina keyakinan hati yang bersih, jiwa yang lapang dan cinta kepada kebaikan. InsyaAllah Allah akan jadikan hidup kita penuh dengan rezeki kebaikan demi kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Di samping itu, jangan lupa SOP tuan-tuan. Jangan lupa berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Jangan ambil sikap mudah-mudah. Walaupun nampaknya kita sudah nampak dah banyak dipermudahkan. Jangan sikap mudah-mudah itu. Kenapa? Situasi belum selesai, ada ujian. Jangan letak sesuatu sama dengan tempat lain. Allah Ustaz di Mekah dah rapat saf. Itu Mekah bukan Malaysia. Berbeza suasana, kita nak macam juga. Tapi mudah-mudahan kita dapat apa yang mereka sedang buat dalam sarapat dengan izin Allah. Tetapi kalau kita dalam keadaan tak jaga macam perkara, banyak perkara, kita bimbang musibah kedua mengundang kita kepada situasi yang tidak boleh kita terima. Mudah-mudahan Allah berikan kita segala kebaikan insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada Allah kita berserah, kita bermunajat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah sekadar pertemuan pada pagi ini yang saya dapat sampaikan daripada awal mukadimah hingga akhirnya dalam masa agak lebih 40 minit 20 minit sekarang ni. Sekian.